الحمد لله القائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله إن الله مع المتقين. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sihat, boleh sama-sama kita menunaikan solatul Jum'ah pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Safar, 18 bulan Safar 1444 bersamaan 16 Kan Yayun 2565. Kaum muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang saya nak bawa kepada kita satu tajuknya ialah Sentan suci wit perhaikan barakah. Jalan yang kita nak menuju kita kepada hidup kita dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ayat yang saya baca itu tadi, yang sebagaimana yang berbunyi kepada kita dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, man amila saliha min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apakah maksudnya? Ialah sesiapa yang beramal yang saleh daripada lelaki ataupun perempuan. Kita daripada golongan lelaki dan perempuan. Ada juga yang baru-baru ini ada pula orang kita nak jadi golongan yang lain. Golongan yang tak tahu apalah, golongan yang lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Apa yang kita nak kata, kita jawab sendiri buat kita nah. Jadi ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dua jenis, lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan ianya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutnya kepada mereka ini falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka Allah memberikan ucapan selamat kepada mereka-mereka yang hidup tayyibah. Siapa dia? Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka lebih baik apa yang mereka telah dilaksanakan yang hidup dalam dunia ini. Maka yang pertama jelas kepada kita, orang-orang yang nak hidup barakah dalam dunia ini, yang pertamanya ialah mereka kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berat orang tak iman tak Allah Subhanahu wa taala ke Raupin Muslim. Kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah,
yang mana kita beriman bukan sekadar kita beriman saja, kita percaya saja. Kita kena melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita kata kita orang Islam saja, kita tak buat melaksanakan apa-apanya yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, maka kita tak cukup dikatakan kita seorang Islam yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua yang berada di dalam masjid kita ini, saya percaya kita melaksanakan apa yang Allah diperintahkan kepada kita. Dan kita tak sah, kita tak sahlah lari daripada pegangan kita, agama kita. Kita tengoknya kalangan-kalangan, kadang-kadang pemuda-pemudi kita duk mari hak molek dah agama Islam kita ni, pisah lagi, tinggal lagi, dia ambil ajaran-ajaran yang lain. Maka mereka ini dikatakan murtad. Orang murtad ni ialah amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hak mana dia buat lama-lama dulu tidak diterima. Dan kalaulah dia masuk Islam pula, start baru pula lah. Itu ittifaq ulama semua, malaikat iman Asy-Syafi'i lah. Dia kata apabila kita dah murtad dan kita masuk Islam semula, maka hak amalan kita dulu boleh dipakai juga. Itu tak apalah, itu pandangan imam-imam kita, kita. Tetapi yang sebenarnya kita dah pergi Islam, kita molek-molek dah ni, kita nak cari cara hidup yang lain, maka kita dikelarkan orang-orang yang bodoh kita. Siapa lagi ajaran Islam kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita boleh dicontohi. Sebab ada agama-agama lain yang orang-orang yang lain buat kajian dalam dunia ini, siapakah yang lebih baik manusia dalam dunia ini? Tidak ada, ialah Nabi Muhammad kita lah orang-orang yang pertama. Yang kedua ialah Nabi Musa, orang-orang yang percaya kepada agama Kristian itu. Ini besarnya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita nak menjadikan manusia yang dapat barakah dalam dunia ini. Yang kedua ialah kita tu muhasabah, hitungkan diri kita, cek diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala nak cek kepada kita. Kita kena tebtuan tuaของเรานั้น. Kita kena cek diri kita, apakah yang dimaksudkan tebtuan ni? Apakah yang dimaksudkan kita kena cek diri kita ni? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak kepada kita, khususnya tubuh badan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan tangan kepada kita. Adakah tangan kita kudung ataupun tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan lidah kepada kita. Adakah lidah kita tak boleh bercakap ataupun tidak? Sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberi kaki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi telinga kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberi mata kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perut kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaluan kepada kita. Awak jawab pen orangเราต้องรักษา, kena jaga molek kita ni. Nikmat Allah Subhanahu wa taala wi kepada kita ni comel belaka dah. Maka kita kena tuan hak mana yang mana Allah Subhanahu wa taala wi kepada kita. Kalaulah kita nak sebut sasa tak mencukupi hak kita ni. Jadi jelas kepada kita, kita duduk di dunia ni kena cek hak kita ni. Sebelum Allah Subhanahu wa taala nak cek kita di hari akhirat nanti. Sebagaimana ayat yang jelas kepada kita, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah orang-orang yang beriman, yaghuddu, kita pandangkan penglihatan kita dan kita jagakan kemaluan kita, maka zalika azka lahum, maka itulah lebih baik bagi kita.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengetahuan apa yang mana Allah Subhanahu wa taala telah buatkan dalam dunia ini. Jelas kepada kita, kita kena cek diri kita dulu. Yang ketiga ialah kita nak menjadikan orang-orang yang dapat barakah, kita kena buat baik kepada makhluk yang ada buat kita. Makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala dijadikan dalam dunia ini, kita kena buat baik. Khususnya ialah kita sesama manusia kita. Tamdiต่อสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa taala สร้างพวกเรานะkhususnya โดยเฉพาะเนี่ยเราระหว่างพี่น้องกันเราระหว่างมนุษยชาติกัน khususnya kita sebagai sesama manusia, kita kena buat baik kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang baik, selalu memberikan munafaah kepada masyarakat, selalu memberikan khairat kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita telah tahu bahawa di negara kawan kita di Pakistan, yang mana kita telah tahu bahawa ada berlaku banjir yang besar 2-3 minggu yang lepas, maka mengikut statistik dunia kata banyak pembelanjaan yang hilang yang negara itu nak membangun. Maka kalaulah kita adanya orang cuba nak kutipkan, maka kita haruslah mendermakan kepada negara kawan kita ialah Pakistan, yang mana yang kita telah mengetahui begitu besarnya banjir yang besarnya 50 tahun tak pernah berlaku. Sebagaimana kita tengok hujan yang begitu lebat sehingga makannya semuanya penduduknya katanya 50 juta penduduk Pakistan itu tidak ada kediaman, tidak ada rumah. 120 juta lebih umatnya, cuba kita bayangkanlah. Maka kita sama-samalah mendermakan kepada saudara-saudara kita yang ada. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man asbaha minkumul yawma sha'imah." Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Qala Abu Bakar ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskina. Qala Abu Bakar ana. Faman 'ada minkumul yawma marida. Qala Abu Bakar ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi amri'in illa dakhalal jannah. Ini jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri gambaran kepada kita. Rasulullah dah mengajar sesama sahabatnya. Maka Rasulullah tanya kepada sahabatnya, siapa yang puasa pada hari itu? Maka sahabat semua tak berani jawab. Maka Abu Bakar kata, dialah yang berpuasa. Siapa yang selalu mengikuti jenazah pada hari itu? Maka sahabat tak berani jawab. Maka Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya lagi, siapakah yang memberi makan dan minum kepada orang miskin? Maka tidak ada siapa yang berani jawab. Maka Abu Bakar yang berani jawab, ana ya Rasulullah. Sesiapa yang pergi menziarahi orang sakit? Tidak siapa yang berani jawab ialah Abu Bakar As-Siddiq yang menjawabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis itu, sesiapa yang berkumpul perkara itu dalam satu hari, maka masuk surga. Illa dakhalal jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih, akhrajah Muslim. Maka 3 perkara kebaikan, 4 perkara kebaikan tadi yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi kita mengajar kepada sahabatnya ialah berpuasa, memberi kepada orang fakir miskin, menziarahi orang yang sakit, menziarahi tempat kematian, bawa dia apabila mati, orang mati kita menziarah orang mati, dan bawa orang mati sampai kepada tempat kubur. Maka 4 perkara itu salah satu hari,
maka masuk syurga Allah direct selalu dah buat kita. Maka ulama yang menanyakan, adakah kita boleh buat? Kita cubalah buat kita dalam hidup kita 60 tahun, 70 tahun kita cuba sekali buat kita Dia boleh satu hari. Buat kita. Jadi kebaikan itu besar kepada kita. Khususnya kita memberi makan dan minum kepada orang fakir miskin. Khususnya kita pergi menziarahi orang-orang yang sakit. Khususnya kita pergi menziarahi apabila si mati itu. Ini yang ketiga. Yang keempat ialah kita cuba menyibukkan diri kita dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita duk hari-hari kita cuba sibukkan diri kita dalam kita mempelajari. Janganlah kita hidup dalam suasana yang kosong. Tidak ada planning buat kita มุ่งหวังเนี่ยในชีวิตของเรานี่ค้นคว้าความรู้ buat kita, cari ilmu-ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Sebagaimana Abu Darda mengatakan, kunna aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'a fatuhlika. Jadilah kita ni orang yang alim. Jadi kita orang yang menuntut ilmu. Jadi kita orang yang mendengar. Dan janganlah kita jadi orang yang keempat, fatuhlika, maka kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masjid kita adanya majlis ilmu yang begitu banyak. Maka marilah sama-sama kita mendengar daripada mengajar ustaz-ustaz kita di mana-mana tempat yang kita berada. Semoga jiwa kita, hidup kita dengan sibuknya dengan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sama-sama mencari harta benda, menjadi seimbang kita hidup buat kita Bukan kita cari harta saja. Kita kena cari ilmu untuk kita boleh hidup kita dunia dan di akhirat. Yang terakhir kepada kita selalunya kena mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Nikmat kemewahan, nikmat sehat, nikmat kereta yang besar, nikmat umur yang molek, isteri yang cantik buat kita Kita kena syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tak bersyukur kepada nikmat Allah yang mana Allah memberikan kepada kita. Sebagaimana ayat yang jelas kepada kita yang menakutkan kepada kita. Falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idza hum mublisun. Jadi kita takutnya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kita lupa. Allah menambahkan nikmat lagi dan kita lupa. Maka dengan keadaan kita lupa itu, Allah Subhanahu wa taala mengambilkan umur kita dengan secara terkejut, baghtah, secara ketanhan buat orang Saya terkejut. Fa idza hum mublisun, maka mereka itu orang yang habis putus asa, mbok kuang-wang orang Ananlah kalau kita tengok perkara ini banyak kepada masyarakat kita. Allah beri kemewahan kepada dia tapi dia lupa. Allah tambahkan lagi, dia lupa. Maka kita mati dengan keadaan lagu tu. Maka dengan keadaan lagu itulah yang kita takutnya, sebab satu hari nanti kita akan jumpanya di pada mahsyar nanti dengan amalan-amalan kita yang dihisapkan, yang dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang Allah hitung kepada kita, kita kena hitung diri kita dulu. Kalau kita rasa tak lepas, pergi sana teruklah buat kita. Jadi itulah 5 perkara yang mana cuba saya nasihat kepada kita pada hari Jumaat pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita cuba mencarikan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Jalan kita ialah jalan sirati mustaqim, jalan yang jelas, jalan yang lurus, yang dibawanya oleh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga kita boleh mengambil kepada kita, apabila jalan yang baik, jalan yang lurus, maka kita kena istiqamah. Kita kena ada sifat kuam seman semba apa kita ni. Kena ada berterusan dalam amalan kita. Kalau boleh, sebagaimana yang saya sebut yang kedua itu tadi, kita kena cek diri kita tu. Kalau boleh kita kena cek diri kita tiap-tiap detik ataupun tiap-tiap hari. Adakah di dalam kita hidup hari ini kita menang ataupun kita kalah? Adakah kita hidup hari ini kita rugi ataupun kita laba? Ini semoga Allah Subhanahu wa taala nak menyelamatkan kita daripada dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tidak ada benda-benda yang lain kita nak ucapkan salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma izil islam wal muslimin wa ajil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din minal kafirin wal munafikin wa ili kalimatika ila yaumiddin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala iltisami bihabikal matin wa ittiba'i sunnati nabiyyikal karim sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru ala ni'mihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.